Okey. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mesej. Okey. Jadi syukur Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita sedang kongsikan mengenai apa perkongsian yang sangat menarik tadi kan. Dan Best IG dia bagi kita hanya satu jam saja. So kita terputus. Okey, terputus. So daripada kita tunggu sambungan Tok Omar, mari kita tunggu hilang. Okey, kita tunggu untuk Tok Mama masuk balik. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh. Jadi IG dia bagi 1 jam je, lepas tu kita kena sambung balik. Okey. Alhamdulillah. Jadi Topik maknanya tengah interesting ni. topik tengah interesting. Angin ni. Banyak orang tak faham tentang angin ni. Okey. So jadi mengenai angin tadi, so maksudnya kewujudan angin dalam masuk dalam badan memang ada maksudnya memang wujud. So jadi bagaimana cara antara angin boleh masuk dalam badan? Antaranya adalah dengan cara kita pernafasan sendiri mana bernafas, dengan cara kita minum ataupun dengan cara tak betul. Contoh kan kalau kita minum, kan Nabi pun ajar untuk kita 3 kali teguk, lepas tu berhenti. Kalau kita minum secara yang tak macam mana kita menelan angin sebenarnya. Kan? Macam tu juga ada makanan yang akan memerangkap nitrogen dalam badan kita. Kan? Jadi sebab tu orang Melayu kata okey makan ni nanti berangin dan sebagainya. Sebenarnya betul ada makanan-makanan yang dia akan memerangkap nitrogen tu ataupun angin yang tak bagus tu dalam badan kita. Dan juga maknanya macam mana angin daripada luar tu maknanya boleh masuk selain daripada cara kita bernafas dan sebagainya, secara tak langsung daripada luar ni juga kan, maknanya boleh masuk. Jadi benda tu macam dia bukan dengan kadar yang banyak kan. Jadi maknanya jadi kalau pressure dalam badan kita lebih tinggi daripada yang luar, maknanya dia ada chance untuk masuk melalui maknanya ruang-ruang yang kita tak tahu kadang-kadang itu jadi maknanya mengenai angin. Saya pun ada menulis, insya-Allah kalau berjaya nanti kita boleh kongsi dengan Tok Mama mengenai Alhamdulillah. Okay. Itu yang Ustaz. Ya, bila kata masuk angin tu, orang dulu orang tua-tua lah ada pesan sama sekali orang dalam pantang salin. Jadi bila dah masuk angin tu dia rasa seram sejuk. Yang betul. Angin di dalam badan tu lain. Angin dalam badan tu dia rasa kembung perut ke, dia senak ke, dia apa. Ni yang masuk angin ni dia serap ke kulit kita. Dia seram ke kulit kita ni, ibu tu akan seram sejuk, dia rasa chill, dia seram sejuk. Ini yang kita kata masuk angin, orang tua kata. Jadi bila dah seram sejuk, dia boleh demam. Kerana dah masuk dalam tu, jadi apakah rawatan? Kadang-kadang bila orang dalam bantang tu, bila dia dah rasa seram sejuk, takkan nak kena urut. Ini yang bila kita pesan tu jaga nanti masuk angin nanti boleh demam, boleh seram sejuk kalau badan kita alah. Kalau badan kita okey, kita boleh lawan atas masing-masing lah. Tetapi kenapa kita nak cari risk? Bila orang tua-tua pesan jangan yang ni, jangan ni, makna benda tu boleh jadi. Jadi kalau tak jadi pada kita tak apalah. Kalau dah jadi nak minta tolong. Jadi kalau jadi sapu minyak seluruh badan, minyak urut ke apa, guna tuaman batu panas. Jangan urut. Jangan urut. Ini dah terus tak panggil tukang urut, tak payah. Ambil bakar batu, cari daun-daun yang elok-elok tu, bakar batu, balut dengan daun, lepas tu buat tuam satu badan sampai bagi pecah angin dia tu. Makna elok baliklah badan, bagi rasa sedap, bagi panas balik, hilang angin tadi tu. Itu cara dia. Jadi sekali lagi untuk Mama, kalau dia kata orang macam dah seram sejuk ketika bersalin, jadi maknanya jangan urut. Maksudnya seletakkan sapu minyak dekat badan, kemudian tuamkan. Begitu. Tuamkan. Banyak. In fact ni dalam rawatan ibu bersalin, dia lebih tuaman batu daripada urut. Oh, bagi ibu bersalin sebenarnya utamakan tuaman daripada urut. Daripada urut. Kalau kita kata 44 hari jaga ibu dalam salin, takkan 44 hari dia urut ibu dia, 44 hari kena urut lonyai lah badan ibu, pengsan lah, tak elok lah. Tak kena gaya. Jadi kena tahu apa dia step by step nak jaga ibu dalam 44 hari ni.
Ini yang kita nak kena mustahak nak tahu. Mula-mula tuaman batu, lepas tu urutan dengan batu, urutan guna batu. Urutan Nak dengan kena batu. belajar. Yes. Apa tu stone massage, mana dia? Hot stone massage. Hot stone apa ni yang tak massage tu untuk compression. Hot stone compression, hot stone massage. Jadi kita kena tahu dua-dua. Tak payah ada hurut saja kan. Hurut ada cara hurut dia. Lepas ni mana dia dalam pantang bersalin. Nanti mungkin satu hari lagi Ustaz kita boleh cerita tentang dalam pantang bersalin macam mana untuk nak jaga badan ibu. Jadi lagi satu yang masuk angin tadi Ustaz, cara suami isteri bersatu. Cara suami isteri bersatu, cara yang bertidur berjimak juga boleh memasukkan angin di tempat sulit wanita, di mana wanita boleh kentut di bahagian si sulit. Okey. Kan boleh kentut di keluar angin bahagian keluar. Kita kentut dah. Boleh keluar angin di bahagian sulit. Tetapi itu kalau tidur berjimak dengan suami yang secara masukkan angin. Ni tak ada. Bila-bila masa pun dia boleh buang angin kat tempat sulit dia. Ini adalah satu masalah wanita yang tak pandai jaga badan, yang tidak makan herba-herba untuk buang angin, pecah angin ataupun cuci impurities dia melalui buang dekat dubur. Ataupun tempat sulit dia dah masuk angin. Di mana peranak dia dah berisi dengan angin. Jadi ini ada masalah. Sekarang masalah wanita banyak yang buang angin kat situ. Jadi bila tapi tak ada kalau nak jadi satu penyakit tu tak adalah. Tak ada penyakit lah, tapi orang kata malulah sikit kan. Kita termalulah. Bila tidur dengan suami, bila tidur berjimak dengan suami, elok-elok nak senyum-senyum, saat dia pupuk dia keluar. Jadi tempat sulit tu, di mana kita sebagai isteri, kita mesti rasa silu, rasa malu. Di mana kita jangan jadi macam tu. Macam mana nak mengatasi, inilah cara-cara yang saya ajar tadi. Kita kena amal herba-herba yang ada untuk bagi kekuatan tenaga badan kita. Jadi maknanya angin dalam farash tu tidak membawa penyakit lah ya, tapi maksudnya lebih kepada sopan lah ya dengan antara suami isteri gitu lah ya. Tapi sopan satu, tapi kalau lama-lama dia dah keluar angin pun tak puas juga dah nak tidur. Pasal apa, bila lama-lama tu dia akan buat keluar bunyian-bunyian yang tidak menyenangkan. Bunyian-bunyian yang tidak menyenangkan, lama-lama dia jadi tempat sulit. Bila dah isi angin banyak, bahagian pelvic, bahagian ari-ari akan sengal. Okey. Akan rasa sengal. Akan rasa sengal dan dia boleh jadi ada kala lah. Yang ni saya tak kata, tapi ada terjadilah. Lama-lama dia kata ni kena angin banyak lah aunty atau Tok Mama. Bila mula-mula angin dia kata buang angin kat situ. Lama-lama dia tak kisah, dia kata tak apalah, suami pun tak komplain, tak apalah nak buang angin ke mana pun tak kisah lah yang. Dia kata tak kisah. Lama-lama benda tu krem dekat pelvic area. Maknanya bila dia krem rasa sengal. Di sini ada perkongsian rasa sengal itu. Ada dia rasa sengal. Dia rasa sengal di bahagian ari-ari, di bahagian pelvic. Jadi bila dah bahagian pelvic tu, bila sengal-sengal tu, kadang-kadang bila dah lama-lama masuk angin, perjalanan darah akan terganggu. Bila perjalanan darah akan terganggu, dia akan orang kata mengumpulkan lendir-lendir. Kan kita dalam badan kita ada cecair kan? Cecair yang menjalan sama dengan darah, cecair dah. Dia akan mengganggu perjalanan darah kita dan cecair kita. Di mana lama-lama di situ kita panggil bila angin masuk, tempat sulit kita nanti sejuk. Bahagian tempat sulit kita dah sejuk, dia tak panas. Saluran tu tak panas. Jadi mana saluran faraj wanita itu dah sejuk, dia tak warm, dia tak panas. Dan lama-lama dia akan timbul orat-orat. Kita panggil varicose vein atau bengkak vena di bahagian tempat kemaluan dia, di paha-paha, di tempat orat gagah. Kita panggil orat gagah tu di tepi-tepi paha, dalam-dalam paha, tepi-tepi tempat kemaluan tu. Orat gagah. Celah-celah paha. Dia naik tepi-tepi tu. Bisa sakit bila dia timbul orat situ penuh, dia timbul orat tu memang sakit. So jadi kalau dah sampai timbul urat tu Tok Mama ya, adakah cara mengubat dia dengan berurut ataupun ditungku ataupun makan herba atau macam mana tu?
Dia kena makan herba, kena makan. Yang tu mesti dah, yang tu dimestikan. Tapi rawatan dia tak boleh urut. Oh, tak Bila boleh dia urut, ada bengkak vena, jangan bengkak vena tak boleh urut. okey. Jangan orang kata bila bengkak vena biar saya urut. Jangan, rosak nanti, boleh turun darah, boleh pecah, boleh keluar darah. Jadi apa dia? Itu yang dikatakan kena ada lulur. Yang kita kan lulur yang panas, lulur yang ubat lulur tadi. Jadi kan sapu ambil lulur, ambil lulur lulur dekat tempat sulit tadi tu, yang tempat yang bengkak tadi tu. Sapu lulur tadi, jadi makna dia kita tak boleh apa dia ni bertumpu ke apakah, kita guna tuaman herba. Tuaman herba makna dalam bungkusan herba tu masuk halba, jintan hitam, apa tu saudah dah, orang Melayu panggil jintan hitam, apa tu saudah, halia, semua tu cincang-cincang semua tu. Ketumbar biji tu dia buang angin kan. Semua biji-biji tu masuk sekali, ikat dalam cepu. Ikat dalam Rebus. Ikat dalam kain tadi jadi cepu lah. Rebus dia. Rebus dia tu. Lepas dah kita bila dah kita taruh kita sapu dengan lulur, cepu tu lah kita tuam. Ambil dia tu panas-panas yang sedap lah, jangan melecur kan. Jadi cepu basah lah. Cepu basah kita tuam di tempat yang bengkak tadi ataupun yang timbul-timbul orat. Kan? Jadi kan masuk dia tadi dah. Lepas kita tungku tu, katakanlah benda tu sejuk, kita masukkan balik dekat pada tempat air tu. Masuk balik. Masuk balik lah, kita kena rajin lah. Taklah juga kan. Jadi kita buatlah sampai 25 minit ke. Jadi kan. Lepas tu baru kita cari minyak berubat. Minyak berubat yang kita masak, minyak yang boleh mengecut, yang masuk biji pala. Kan biji pala, kita masuk segala bahan-bahan yang kunyit. Semua tu yang kita buat minyak tu, special minyak tu, minyak tu lah kita sapu di bahagian yang bengkak varicose vein. Jangan urut. Jadi yang tu nak pesan. Itu cara rawatan dia selain daripada makan herba yang saya bagi tahu tadi tu. Jadi banyak kan dia orang kata apa? Kenapa orang luar negara, orang putih semua tak ada cerita-cerita macam kita? Dia orang tak faham. Saya ni berjalan rata dah Ustaz, macam Ustaz jugalah berjalan rata, tapi saya melihat, berbincang dengan wanita-wanita. Bangsa orang putih, Cina ke India pun, dia orang minuman keras. Orang putih dia bila dia bersalin tak bersalin pun dia kata dia ada special red wine dia lah, the brandy dia lah, veganis dia lah, dom lah, semua. Jadi makna benda yang dia minum semua benda panas-panas. Jadi bila dia minum benda panas, bahagian saluran faras dia tu panas. Jadi dah ada dia minum benda panas, dia tak kisahlah rapat ke ketat ke apa, tapi tempat dia tu panas. Di mana kita Melayu tak ada minuman macam tu. Cina pula dia ada tuak Cina dia. Walaupun Cina dia makan benda sejuk-sejuk, tapi dia ada tuak Cina dia untuk dia minum. Dia makan pula halia berkati-kati. Cina pula. India pula dia ada tuak India juga untuk minum. Lepas tu dia rempah ratus. Banyak rempah ratus yang dia telan. Jadi kalau kita ni orang Melayu, kita nak beza dengan dia orang, kita rasa malu Ustaz. Kita rasa malu. Apakah identiti kita orang Melayu untuk nak jaga diri kita ni? Nak bagi jadi kita tempat kita panas, jangan jadi ni, jangan longgar, jangan jadi semua-semua ni. Kita duk rasa kita dah cara moden kita ikut. Kita tahu western, yes very good. Tapi kita tengok di balik sana orang putih yang suffer. Kenapa? Cara saya jalan, saya ceramah ni international. Satu dunia dah datang berjumpa dengan saya, datang buat berubat dengan saya, jadi saya naik takut. Ui, kalau macam tu, macam manalah nak pergi minta keluar negara. Sedangkan dia orang sendiri pun datang pada kita nak tanya hal-hal macam mana Ustaz, kita dah bersembang ni Ustaz. Dia orang pun bersembang dengan saya sama juga. Same thing, same story. That's why saya boleh tahu apa engkau buat. Jadi dia cerita balik. Tetapi dia orang tidak ada syarat merapi macam orang Melayu. The tightness. Tempat sulit wanita ni, orang Melayu ni kita
kita dapat macam mana balik seperti sedia kala orang dulu-dulu kata. Beranak 12 pun, tak ada longgar. Elok, tak macam mana belum bersalin. Itu rahsia orang Melayu. Kekuatan. Beranak sampai 12 anak pun alhamdulillah satu pundi beras pun boleh angkat. Apa rahsia dia? Ini yang kita nak orang Melayu. Jadi kita sekarang ni, banyak orang budak-budak sekarang ni, dia pandang kepada West. Sedangkan orang Jepun pun makan herba macam kita. Orang India pun makan herba macam kita. Lagi kuat dia punya rempah ratus. Ini Ustaz yang kita nak berkongsi ni. Yang kita kata macam mana kita nak mengatasi. Ini yang saya ceritakan dengan herba ni. Tapi kalau kita nak bagi resepi, adakah orang nak buat? Yang saya bagi ni first aid. Untuk dia orang boleh buat lah, boleh nak rebus tu jangan duk tunggu je. Dah jadi macam mana ni, dah kena lock up ni, duduk stay home macam mana, nak buat apa ni. Di dapur kita ada bahan yang kita boleh tolong diri kita kalau kita keadaan macam ni Ustaz. Jadi saya setuju Tok Mama kata, maknanya dalam PKP ni semua duduk rumah, satu masa yang bagus untuk membuat pemuliharaan diri kita, kesihatan diri kita. Mungkin dulu sibuk kerja sini semua dah duduk rumah, so buat apa yang Tok Mama cerita untuk mengembalikan kesihatan tu. Betul Tok Mama ya? Ada follower kita tanya Tok Mama, durian. Maksudnya orang Melayu kata durian memanaskan badan. Adakah dia bagus untuk memanaskan badan itu ataupun sebenarnya tak? Durian ni memang makan durian ni memang panas. Mama ni suka durian. Tapi durian ni memang panaskan badan, tetapi dia kategori berair. Dia kategori water, dia kategori berair. Makna dia orang dalam pantang tak boleh makan durian. Walau boleh makan sikit tapi jangan makan banyak. Dia kategori berair. Satu dia ada special gas. Di mana kalau kita makan durian, jangan kita makan dengan gassy drink. Ini nak Tok Mama nak peringat pada orang muda-muda sekarang ni, kalau makan durian jangan sulam dengan minuman gas yang gassy drink. Boleh pengsan, boleh bawa maut. Itu memang dah itu. Yang ni kata macam mana Tok Mama tahu. Tok Mama tengok banyak kali depan Tok Mama. Pengsan, pengsan, bawa pergi hospital, yang mati pun ada. Jadi mana dia tu Tok Mama pesan, yang ni dah jadi. Mana Tok Mama ni orang panggil hantu durian lah, suka durian. Jadi bila kata, boleh makan dengan gas, seronok. Tidak. Ada orang pesan, jangan. Bila kata jangan, Tok Mama senyum. Tawa aja, betul lah dia ni. Begitu. Tapi bila dah jadi depan mata, barulah kita insaf. Betul lah gini. Durian ni. Dengan air kelapa. Lepas makan durian, memang kita kena minum dalam bekas dalam kulit dia tu. Minum dengan kulit dia tu, penawar yang tu kena buat. Baru dah bagi. Orang kata penawar kan. Musim durian macam ni, musim durian dia orang ambil kulit-kulit durian tu, dia orang masuk dalam kawah mandi, tempat mandi tu dengan kulit sekali. Untuk lepas tu dia orang mandi, dia orang letak penawar. Itu orang kampung lah, orang dulu secara Tok Mama dulu lah suka durian, mandi, minum dengan kulit dia gitu. Ada yang memang pengalaman yang Tok Mama, dia setuju sebab dia pernah makan durian dan dengan jeruk dan batu yang sama, dan insaf dah mungkin memudaratkan diri dia. Ada kongsi ni. Kita punya follower. Jeruk tu pun benda ada gas. Kalau tiap benda yang berjeruk ada gas. Tidak ada tak jadi jeruk. Yang tu jadi janganlah. Kalau boleh tu janganlah. Itu. Okey, jadi mungkin last perkongsian kita ni, ada yang tanya ni dan sangat baguslah apa komen Tok Mama, dan macam mana benda ni boleh berlaku. Ada orang kata makan jamu ni boleh rosak buah pinggang. Mungkin benda tu dia tak berguru dan tak makan dengan dos yang betul. Jadi apa komen Tok Mama bagi kenyataan macam ini? Okey. Tok Mama tak salah orang yang kata tu. Bila makan banyak jamu boleh rosak pinggang, buah pinggang. Jamu apa yang dia makan? Okey. Kalau dia makan jamu yang ada khasiat perubatan,
Mana makan jamu yang ada khasiat perubatan. Makna di dalam tu ada kacip Fatimah, ada tongkat Ali, ada apa dia ni majakani, semua bahan-bahan yang merapat mengetat ataupun nak bagi kuat stamina laki-laki. Semua tu kan untuk ada tujuan untuk satu-satu akan mengganggu buah pinggang kita. Okey. Benda-benda yang akar kayu lah. Akar kayu yang direbus. Akar kayu direbus. Orang dulu-dulu dia bagi minum akar kayu semua yang direbus tadi untuk perubatan bila ada masalah. Bukan dimakan hari-hari. Tak. Bila dah dia okey, stop. Dia bagi hak amalan lain pula, di mana yang Tok Omar kata rempah ratus tadi yang kita makan macam kari ke apakah boleh makan hari-hari, 1 hari 3 kali 4 kali pun makan, tahan buang berak aja. Berak dia keluar aja tapi tidak ada tidak ada kesan sampingan yang boleh menjahanamkan buah pinggang. Tetapi kena ingat, jamu yang untuk perubatan tidak boleh buat amalan. Ingat yang tu. Jamu untuk perubatan. Maknanya jamu untuk perubatan hanya ketika sakit saja kita makan itu. Jadi bukan jadikan amalan yang makan hari-hari itu akan merosakkan buah pinggang. Tak boleh. Jangan jadi salah kerana inilah habis susah setitik nila satu susu sebelah habis. Betul, kerana orang yang ni merosakkan nama jamu kerana dia tak faham. Jadi bila doktor tanya, awak jadi macam ni, saya makan jamu. Dia tak faham apa itu jamu. Kalau orang dalam pantang bersalin pun, bila dia beranak, Tok Mama tak bagi makan jamu. Tok Mama bagi makan rempah ratus untuk cuci darah. Okey. Lepas sebulan, lepas 30 hari dah, baru Tok Mama bagi makan jamu segala tongkat Ali ke, kacip Fatimah ke, baru dah bagi dia dah bersih, elok dah sebulan, bersih, elok dah, beranak dia pun balik elok, duduk tempat, tunggu back to normal. Barulah kita bagi yang rapat-rapat, rapi-rapi, semua-semua yang mana dia nak tu lah, continue lah. Apabila dah rapat, rapi, dah cantik, dia sendiri tahu, suami pun seronok, dia pun seronok, sama-sama enjoy, kena stop. Dia hanya makan bila? After tiap-tiap kali lepas period. Lepas period. Lepas period, makna dia lepas dia datang period, habis haid dia, hari yang tu, 3 hari berturut-turut sahaja jikalau dia okey. Kalau dia makan 3 hari, keluar keputihan, keluar lendir, dia nak cuci lagi. Kan? Dia makan dia, keluar lendir, keluar putihan, dia sambung lagi 3 hari. Keluar lagi, sambung. Cukup 12 hari, insya-Allah tidak ada masalah dia. Itu dia jaga badan. Tapi sambil dia makan tu, kan Tok Mama ajar tadi, macam mana nak rendam, macam mana nak bertangas, macam mana nak cuci daun-daun tu. These are the step yang dia kena ikut. See? Ini usaha. Banyak ustaz diorang tak faham ni. Ya. Jadi kekeliruan banyak orang apabila tidak memahami antara maknanya rempah ratus dan jamu ada akar-akar kayu, yang akar-akar kayu ni tujuan untuk perubatan, tapi dijadikan amalan. Itu yang memudaratkan diri dia. Dia pun tak faham apa itu jamu, apa itu rempah ratus. Dia cantum sekali tu dia buat. Tapi yang kadang-kadang kita nak buat rempah ratus dalam jamu juga, walaupun kita pakai akar kayu, kita masuk juga rempah ratus sikit-sikit. Itu untuk nak buat perubatan. Tetapi kita kena ingat dia ada dalam tu apa dia? Segala daun-daun yang boleh jadi perubatan untuk masalah dia. Jadi dia tak boleh amal. Kalau dia amal macam seorang jadi yang ni jadi salah tu ustaz. Mungkin perumpamaan dia macam orang demam makan Panadol. Tapi kalau demam pun makan Panadol, maka menjadikan macam tu lah. Exactly. Macam tu lah dia baru dia faham, baru dia nak faham. Satu lagi macam tu lah, tak sakit nak makan Panadol buat apa kan? Sama juga lah. Sama juga dengan cara tradisional. Dan sama dengan antibiotik semua tu kan. Tak ada apa-apa nak makan antibiotik buat apa kan? Jadi penyakit. Jadi penyakit pula bagi dia. Dia akan kacau lah buah pinggang kita kan. Dan nak menapis, nak apa-apa, rosak buah pinggang. Betul. Satu lagi, ada juga orang tanya Tok Mama, mengandung boleh makan jamu tak? Mama gelak.
Loh, dah mengandung tu cik nak makan buat apa lah? Jamu. Dah mengandung nak makan jamu buat apa? Masa kita mengandung, bayi kita nak naik, kita jangan makan jamu. Lepas dalam pantang tak apa lah nak makan jamu kot, nak makan lepas dah bersalin. Jangan masa dalam mengandung ni kita kena makan benda yang mana zat-zat untuk nak hidupkan, untuk nak bagi anak kita elok. Semua bahan-bahan makan benda-benda sunnah kan yang mana Allah Ta'ala dah bagi dah kita tahu, semua dah kita berkongsi. So take good food. Mana dia? Ini yang kita banyak orang kita kata bila dalam pantang nak kena makan, tak payah. Jadi ada juga yang kata bila apa yang kita boleh makan? Kita boleh makan minuman-minuman yang tidak ada berkaitan dengan perubatan. Maknanya rempah ratus boleh. Rempah ratus boleh. Rempah ratus boleh makan waktu kita mengandung. Kenapa? Macam kita makan kari lah. Ya, ya. Kan? Jadi maknanya kita nak rebus semua tu boleh lah. Jadi macam kita nak makan, kita macam buat kari, rempah, korma daging, korma ayam semua tu, tu rempah ratus tu. Tapi bila kita campur dia tu, kita buat dia minuman pula jadi rasa lain. Jadi itulah rempah ratus. Banyak orang tak faham apa itu rempah ratus. Cerita rempah ratus tu sangat hebat kerana rempah ratus is awet muda untuk kita, Ustaz. Laki-laki ke perempuan? Laki-laki dan perempuan. Itu yang ada follower kita yang bertanya, dia kata melihat kepada umur Tok Mama yang hampir 80 tahun tapi nampak macam masih lagi berseri, dan ada yang kata untuk Mama lebih nampak muda daripada saya sekalipun. Jadi mungkin hasil daripada amalan Tok Mama dalam mengamalkan rempah ratus dalam kehidupan. Mungkin Tok Mama boleh kongsikan? Alhamdulillah. Nombor satu sekali yang Tok Mama amal ni yang diajar oleh Datuk-Datuk Tok Mama lah, ibu Tok Mama semua tu. Yang mustahak sekali amalan untuk pembersih tu lah. Kita makan herba semua, guna yang mana Tok Mama cerita tu, pengalaman Tok Mama lah yang cuci, yang bersih, yang berendam, yang bertangan semua-semua tu. Tetapi yang mustahak sekali kita sebagai manusia kena kita buang air besar. Okey. Setiap hari sekurang-kurang kerja sekali, tapi kalau ikut scientific at least 1 day 5 times. Tu 5 kali tu kalau ikut scientific. Itu doktor kata. Sekurang-kurang 5 kali. Kalau Tok Mama kata ada 2 kali pun jadilah saya buang air besar. Ada setengah orang tak buang besar 2 hari sekali, 3 hari sekali. Pergi cek doktor kata dah biasalah. Tak boleh. Itu akan merosakkan kecantikan kulit kita. Kenapa? Bau tu, hak kotor simpan. Kenapa? Dalam bila kita makan dia jadi daging darah kita. Bila daging dah lama simpan di daging, lambat 3 hari baru dia nak hancur daging dalam perut kita kan. 3 hari baru nak hancur. Hak 3 hari daging tu hari ni baru keluar. Itu yang kita kata kita tak mau. Jadi sebelum Tok Mama nak cerita panjang, yang ni lah mana itulah kita kena cari bahan pembersih dalaman. Herba yang ada pembersih dalaman. Jadi Tok Mama bagi tahu, Tok Mama boleh sedia untuk masyarakat ramai. Pertama sekali pembersih dalaman. Sangat mustahak. Okey. Lepas tu amalan-amalan yang Tok Mama cerita tadi, lepas haid apa nak buat, wanita macam ni. Lepas yang lagi satu amalan wirid, zikir. Yang ni kan makna dia ustaz, ada cara ustaz saya ni cara orang perempuan, seorang dulu tu ajar kan. Bila bangun pagi apa nak buat, apa zikir kita nak baca kan. Dia mustahak sekali selawat Rasulullah SAW, jangan lupa itu yang bawa seri wajah kita. Orang banyak tak faham. Dia kata apa ilmu lagi? Ilmu selawat tu, celik mata, astaghfar 3 kali, selawat 3 kali, jangan tinggal sebelum kita nak jumpa siapa. Ini mana itu akan bila kita basuh muka kita selawat lagi. Ini yang katakan ada doa pula dalam doa-doa cahaya-cahaya atas cahaya tadi yang ada di surah An-Nur, apa dia ni ayat 35 kot. Ayat 35 Ustaz boleh tahu kan surah An-Nur ayat 35. Allahu nurus samawati wal ardh. Nurus samawati wal ardh. Kan? Yang tu tok saya ajar saya sampai sekarang saya baca, jadi makna dia laki-laki perempuan baca alhamdulillah memang naik nur di muka. Yang tu cahaya-cahaya atas cahaya yang Allah kita nak cerita tentang tu. Lagi satu saya tak tinggal kul huwallah surah Al-Ikhlas. Yang tu pada saya ibu saya kata itulah doa awet muda.
Serai aja. Jadi saya bila saya pakai bedak qul wallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Masya Siapa Allah. juga. Masya Allah. Jadi saya baca qul wallah, saya tak tinggal yang tu. Jadi maknanya amalan. Lepas tu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, bagi tenaga badan kita. Bila kita dah makan herba-herba, kerana tiap-tiap herba yang Allah bagi itu dia berzikir sendiri. Kerana tiap-tiap kali saya bagi herba apa-apa, saya pesan orang jangan langkah nah. Yang tu Tok Mama dah baca, dah jampi dah. Kerana ini semua ni dia orang pun semua herba-herba Allah bagi tu, tambah-tambah pula dia tu rempah ratus. Orang dulu perang tentang rempah ratus. Itu semua berzikir kepada Allah. Ini cara dia. Jadi Tok Mama ada keluar satu buku untuk amalan Tok Mama tentang kecantikan menggunakan ayat Al-Quran. Tetapi tak publish lagi. Di mana Tok Mama ni merajuk, tak mau tulis, mula-mula tulis cara Melayu. Semua dalam bahasa Melayu. Lepas tu bila Tok Mama tengok, anak-anak Melayu kita tu malas nak membaca. Bila malas nak membaca, orang bangsa asing banyak minta kat Tok Mama rahsia-rahsia semua. Tok Mama kata, tulis orang putih. So, I wrote it in English. So, orang tulis dalam bahasa Inggeris. Jadi, benda tu insya-Allah lepas keadaan ni semua, InsyaAllah nanti Tok Mama berkongsi dengan Ustaz. Kita tengok macam mana kita publish buku tu, kita boleh berkongsi dengan orang ramai segala ayat-ayat dalam tu, macam mana Tok Mama dapat ilmu-ilmu daripada Habib-Habib, daripada Tok Mama untuk awet muda rahsia daripada Al-Quran. Itu Ustaz. Selain daripada herba-herba. Yang herba, buku herba banyak dah dia orang kena beli. Mana dia sambil kita makan herba, sambil kita minta kepada Allah amalan yang kita daripada Allah tadi kita minta. Dia nampak. Jadi dulu muda orang tak heran. Alah dia muda lagi. Bila dia tunggu Tok Mama dah tua macam ni, baru dia orang tanya, apa rahsia Tok Mama? Apa rahsia Tok Mama? Dia tak tahu Tok Mama punya hafal ni, tak tahu nak bagi tahu punya apa Tok yang ajar kat kita hafal ni. Jadi bila sampai ke tahap yang Tok Mama dah tua, Tok Mama tulis buku berkongsi dengan ramai. Inilah amalan cantik dunia akhirat. Dan bila kita dah meninggal, bila orang tengok jasad kita ni, orang sayang nak ke bumi. Sayang nak cantik. Itu yang kita nak. Itu Tok Mama tengok. Tok Mama, ibu Tok Mama meninggal, mak saudara, tok saudara semua bila tengok cantik, apa rahsia dia orang? Tok Mama tengok abang cantik sangat lah, dah meninggal ni tua dah awak cantik sangat. Jadi apa rahsia dia? Inilah rahsia yang Tok Mama masuk ke dalam buku tu berkongsi dengan ramai. Tadi Tok Mama cakap tu dah, amal dah terus itu. Alhamdulillah. Okey, so Alhamdulillah, terima kasih pada Tok Mama dan perkongsian hari ini. Tok Mama, kita hampir 2 jam tau sama-sama berkongsi. Nampaknya penuh semangat Tok Mama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So, terima kasih. Bagi follow sekalian. Alhamdulillah banyak yang kita nak berkongsi dengan followers lagi. Suruh dia orang siap-siap dengan soalan-soalan supaya Ustaz boleh tanya. Tok Mama Tok Mama pun nak tanya juga dengan Ustaz. Ustaz pun ilmu Alhamdulillah. Pasal tu Tok Mama suka nak berbincang dengan Ustaz. Bila mana Ustaz punya selawat, Ustaz punya bacaan dan Ustaz pun banyak membantu masyarakat di luar sana. Tok Mama merasa besar hati nak duduk cakap dengan Ustaz. Ini kenapa? Membantu dengan ikhlas. Ini Tok Mama pun perhati juga. Bukan senang Tok Mama nak bercakap dengan orang. Tok Mama nak berkongsi. Jadi kerana keikhlasan Ustaz tadi, Tok Mama terbuka hati untuk berkongsi dengan viewer tu followers. Tok Mama ni tak reti nak followers ni. Dengan followers Tok Mama. Kerana pada Tok Mama ni semua Tok Mama nak berkongsi. Itu. Jadi mana bila tengok Ustaz macam tu, syukur Alhamdulillah. Supaya Tok Mama doa panjang umur Ustaz. Bagi umur bagi. Dengan orang kata hidup bahagia. Dan selamat beribadah bulan puasa. Ni Tok Mama nak doa pada semualah. Bagi sampai pada semualah. Ustaz pada follow semualah. Okay. InsyaAllah, terima kasih banyak untuk Tok Mama dan ahli keluarga Tok Mama yang merupakan tim IG Tok Mama malam ni. Dan kepada Alhamdulillah. Dan kepada seluruh followers yang mengikuti hampir 2 jam perkongsian kita. Maknanya tak bergerak tau. Dan terima kasih banyak.
InsyaAllah tak Mama nanti kalau ada rezeki dan ada kesempatan kita boleh sama-sama live lagi. InsyaAllah mungkin pada bulan Ramadan kita buat lewat sikit lah kan. Mungkin banyak perkongsian-perkongsian yang apa nama yang boleh kita kongsi sama. Okey, siapa-siapa yang mungkin nak bertanya mengenai buku ataupun Jamu Nora Rogai boleh ikuti nr.spa boleh follow. Untuk buku ensiklopedia yang ada kan. InsyaAllah nanti bila berjumpa lagi dengan Ustaz nanti kita cerita tentang lemah terendah batin lelaki-lelaki, kesian dia orang dah tunggu dengar kan. Ya. Mama ada tulis juga. Banyak lagi lah yang kita exercise untuk wanita. Banyak sangat Ustaz noh. Saya macam tu lah Ustaz, seronok macam Ustaz dah nak cerita. Okey Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Okey, jadi kita akhiri dengan doa insya-Allah. Nah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah ya Tuhan kami, pada kesempatan hidup yang telah Kau berikan kepada kami ya Allah, jika ada kesalahan dan keaiban yang kami lakukan ya Allah, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jika ada di kalangan kami orang yang sedang sakit ya Allah, berikan kesembuhan-Mu kepada mereka ya Allah. Jika ada di kalangan kami orang yang sedang susah ya Allah, bantulah segala urusan mereka ya Allah. Jika ada di kalangan kami orang yang sedang bersedih hati ya Allah, berikan ketenangan dan jalan keluar bagi permasalahan mereka ya Allah. Jika ada di kalangan kami orang yang sangat berhajat dengan keperluannya ya Allah, tunaikanlah segala hajat dan cukupkanlah keperluannya ya Allah. Jika ada di kalangan kami orang yang menderhaka kepadamu ya Allah, anak-anak yang menderhaka kepada ibu dan ayahnya ya Allah, ampunkan mereka dan bimbinglah mereka ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Rahmatilah kami ya Allah, rahmatilah kami ya Allah, rahmatilah kami di bulan Ramadan ini ya Allah. Angkatlah segala wabak di negara kami ini ya Allah. Bantulah orang susah di kalangan kami ya Allah. Bantulah orang yang membantu orang lain dengan keikhlasannya ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Alhamdulillah, terima kasih kepada Tuan Muhammad. InsyaAllah panjang umur kita jumpa lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan Ustaz. Ya, salam Ramadan Dan untuk semua followers. Dan semua followers. Assalamualaikum. Ya Allah. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah.